Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sebelum kita teruskan berita gempa hari ini, kenyataan terkini daripada Rafizi Ramli dan satu lagi kenyataan daripada Azhar menolak Perikatan Nasional. Jadi sebelum itu sahabat semua, jangan lupa untuk terus support Orang Indo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita menggemparkan. Ini dia sahabat semua yang terkini seperti mana yang saya katakan, kenyataan daripada Rafizi Ramli dan juga Azhar tolak Perikatan Nasional. Kenapa? Apa yang ditolak dan sebagainya. Mari kita teruskan apa yang saya ingin kongsikan untuk kita hari ini sahabat semua berkaitan dengan kenyataan terkini daripada Rafizi Ramli ya. Ramai yang agak tercari-cari, tertunggu-tunggu ya, di manakah apakah perkembangan terkini daripada Rafizi Ramli yang nampaknya kian banyak mendiamkan diri selepas kerajaan ini ditubuhkan. Namun ini adalah antara penjelasan dan kenyataan daripada Rafizi Ramli ya, berkaitan kenapa ya mendiamkan diri dan apakah yang dia akan lakukan untuk masa-masa yang berikutnya sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan terkini daripada saudara kita Rafizi Ramli yang saya petik sendiri ya, daripada yang baru saja dimuat naik oleh beliau di laman Facebooknya. Ya, katanya saya faham katanya perang media sosial masih panas. Mainan politik, Perikatan Nasional dan juga PAS terus berlaku. Tetapi tanggung jawab utama kerajaan adalah membaiki kehidupan rakyat. Setuju ya? Masa waktu yang dibayar oleh rakyat ya. Masa waktu yang dibayar gaji oleh rakyat, saya akan tumpu kerja sebagai menteri. Keutamaan sekarang adalah melaraskan dasar-dasar pelaksanaan projek supaya memberi impak paling besar kepada rakyat dalam persediaan kita menghadapi cabaran ekonomi pada tahun hadapan 2023 yang dijangka lebih menguji kekuatan dan daya ekonomi negara kita. Itu antara kenyataan ya Rafizi Ramli. Kenapa berdiam? Sebenarnya kerana beliau semasa waktu dia bekerja ya, dari saat hari Isnin ke hari Jumaat dan minggunya terus ya, beliau lebih mahu untuk memfokus kerana beliau digaji oleh rakyat. Beliau harus deliver apa yang rakyat mahukan. Katanya di luar waktu kerja saya akan berdepan dengan Perikatan Nasional dan juga PAS. Saya akan menjawab isu-isu yang mereka mainkan dan juga menyelaraskan atau selaraskan supaya aktivis dan pimpinan kerajaan perpaduan turut sama memantau prestasi mereka sebagai pembangkang. Apa yang dinyatakan oleh saudara kita Rafizi, katanya selepas waktu kerja dia akan, ataupun di luar waktu kerja, dia akan berdepan dan akan memberikan penjelasan, pencerahan kepada serangan-serangan yang saban hari semakin deras ya dikenakan oleh Perikatan Nasional, Bersatu, PAS, dan macam-macam lagi yang kita dengar, fitnah, tuduhan melampau dan berbagai sahabat-sahabat semua. Katanya lagi mereka ingat jadi pembangkang ini hanyalah menimbulkan sentimen kebencian. Mereka lupa katanya bahwa menjadi pembangkang juga perlu pengetahuan mengenai dasar, memantau pelaksanaan, membawa suara rakyat dengan masalah seharian mereka. Mulai minggu depan katanya, selepas seminggu memahami keadaan semasa kementerian, saya akan mula. Itu antara kenyataan Rafizi Ramli. So kita tahu dalam masa satu minggu ini beliau cuba memahami sebenarnya situasi atau keadaan di dalam kementerian yang baru saja disandang oleh beliau, yaitu Menteri Ekonomi, hal ekonomi. Katanya lagi, keluar kenyataan politik sebagai timbalan Presiden PKR, bukan sebagai menteri, untuk menggariskan perancangan dan usaha kita bersedia menghadapi 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menyiarkan kandungan-kandungan politik selain dari kandungan mengenai dasar dan program sebagai menteri, supaya kita mematahkan sentimen kebencian yang dibawa sekarang.
kenyataan mengenai dasar Kementerian Kedudukan Ekonomi dan yang berkaitan akan dibuat yang melalui saluran rasmi sebagai menteri. Mulai Januari 2023 katanya saya juga akan mula gerakan kempen untuk PRN di 6 buah negeri. Ya, 6 buah negeri kita akan berkempen seperti sebelum, membentuk kerajaan atas platform PKR dan Ayu My Movement tanpa penglibatan 1 sen dan masa kerajaan. Ya, ini antara yang terbaik ya sahabat semua. Kenyataan daripada saudara Rafizi Ramli bahwa untuk kita berpolitik katanya apa yang perlu dilakukan jangan sesekalipun menggunakan duit kerajaan. So itulah duit rakyat. Kempen adalah kempen, politik adalah politik, dan kerajaan sebagai tanggungjawab sebagai menteri adalah sebagai menteri. Ya, dan tidak harus kesempatan menggunakan duit kerajaan seperti mana kenyataannya. Jadi kepada kawan-kawan katanya yang di luar sana yang risau, insyaAllah katanya kami ada perancangan yang disusun untuk berdepan dengan lawan politik. Ya, masa yang dibayar gaji oleh rakyat adalah tanggungjawab negara dan tidak boleh digunakan untuk kerja-kerja politik. Ya, pada masa kami sendiri seperti waktu malam, hujung minggu dan lain-lain adalah masa untuk berkempen supaya tidak ada campur aduk di antara tanggungjawab sebagai menteri dan juga tanggungjawab sebagai timbalan presiden ini. Ya. Ini adalah satu kenyataan yang bersikap profesional sahabat semua. Saya sangat setuju dengan apa yang Rafizi nyatakan bahwa masa bekerja kena buat masa bekerja, jangan campur adukan. Tidak seperti dalam kerajaan sebelum ini, dalam Perikatan Nasional 1.0 2.0, mereka lebih cenderung mencampur adukan kerja sebagai menteri kerajaan di dalam mereka berpolitik. Ini adalah satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Katanya lagi, masa untuk kita zahirkan perubahan budaya politik, jangan jadi seperti PN dan juga PAS katanya. Masa mereka jadi kerajaan, semua berpuas hati dan kebajikan rakyat tidak terjaga. Masa dah kena buang dari kerajaan oleh rakyat baru terpaling lantang katanya. Kita jumpa di pentas rakyat dan parlimen nanti, kata Rafizi, biar rakyat hakimi siapa yang lebih bertanggung jawab kepada rakyat dengan amanah yang diberikan. Ini gambar yang turut diberikan oleh Rafizi Ramli di sini, agak lucu katanya. Gambar itu hanya sekadar hiasan untuk memanaskan badan untuk maraton tanggung jawab yang berbagai selepas ini. Air kelapa adalah penawar yang baik katanya. Wah, terbaik ya. Mungkin lepas ini saya pun mau mencari air kelapa. Seperti mana yang disarankan oleh YB Rafizi. Nampak muka dia. Ini dia muka YB Rafizi menunjukkan minuman air kelapa dari sana. Sahabat semua, terbaik ya daripada saudara kita Rafizi. Dan sebelum kita akhiri sahabat-sahabat semua, satu lagi yang saya ingin katakan seperti mana yang saya berikan pada tajuk awal tadi, yang mana Azhar bekas ataupun bekas kita punya pengurusi Speaker Dewan Rakyat menolak pelawaan daripada Bersatu. Itu dia, apakah yang beliau tolak? Inilah dia sahabat semua. Kita tahu Bersatu hari ini semakin tertekan bukan saja rakyat, bukan saja dibuang di negeri Sabah tentang mereka dan sebagainya. Hari ini Azhar Harun pula Speaker Dewan Rakyat yang bakal menghabiskan perkhidmatannya pada 18 hari bulan ini menolak saranan ataupun pelawaan daripada Perikatan Nasional. Apakah yang ditolak itu? Saya ingin membacakan untuk kita semua. Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun bercadang kembali menyambung amalan guaman selepas meletak jawatan pada sidang parlimen selama 2 hari bermula 19 Disember ini susulan pembentukan kerajaan perpaduan. Difahamkan beliau menolak difahamkan inilah dia menolak tawaran Perikatan Nasional untuk dinamakan sebagai calon speaker. Menurut sumber, gabungan yang itu kini menamakan bekas Menteri Dalam Negeri Razi Sheikh Ahmad bagi jawatan itu. Itu antara nama yang diberikan macam pengetua ataupun guru besar cerita Doraemon tuh, belah tengah, itulah dia. Aduh sahabat semua, ini betul itu kalau saya tak silap Jadi
Ketika dihubungi, Azhar enggan mengulas lanjut mengenai kabar angin. Beliau menolak tawaran pintu bagi pemilihan jawatan tersebut. Bagaimanapun katanya, beliau menyatakan keinginan kembali meneruskan amalan guaman selepas tempoh rasminya sebagai speaker berakhir. Saya selalu menyatakan sekiranya majoriti tidak mahukan saya lagi, saya akan pergi diam-diam dan itulah yang akan saya lakukan katanya. Saya mau kembali menyambung amalan guaman katanya kepada FMT. Katanya lagi, beliau meninggalkan kerja itu pada September 2018 selepas dilantik sebagai pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya ISPR ketika era pentadbiran Perdana Menteri Mahathir Mohamad di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau kemudian meletakkan jawatan sebagai pengurus ISPR dan dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat pada Julai 2020, 4 bulan selepas kerajaan PAS tumbang akibat langkah Sheraton. Ditanya sama ada beliau akan kembali menjadi aktivis, Azhar berkata beliau tidak pernah menjadi aktivis maupun memperagakan dirinya seperti itu. Ya, saya hanya seorang individu yang mempunyai pandangan terhadap satu isu. Kadang-kadang kebetulan orang lain bersetuju dengan pandangan saya dan beberapa parti politik juga berkongsi pendapat sama. Namun, ia tidak menjadikan saya seorang aktivis juga menjajarkan diri dengan parti politik tertentu katanya. Itulah dia sahabat semua. Ya, seperti mana yang saya katakan, Azhar sendiri pun mungkin ya belum mengaku sebenarnya menolak, tapi sebenarnya kabar angin itu pun sudah kencang di luar sana ya, bahwa beliau ya menolak pelawaan daripada Parti Perikatan Nasional dan juga PAS untuk beliau dicalonkan kembali menjadi Speaker Dewan Rakyat. Kita tahu rakyat di luar sana pun tidak dapat menerima ya sekiranya beliau diangkat semula menjadi Speaker Dewan Rakyat. Kita mau Speaker yang lebih telus, Speaker yang lebih baik, yang lebih menjurus kepada keutamaan rakyat di luar sana. Sahabat semua, inilah apa yang saya ingin kongsikan hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama-sama dengan Orang Enopo. Kamu memang terbaik ya, kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat Orang Enopo Channel. Sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Enopo Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info-info yang berikutnya. Sekian, bye-bye.